Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Rabu yang keempat, anjuran Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita telah sampai ke muka surat 74, yang mana dalam kuliah yang lalu di bulan November kita tidak ada kuliah, di bulan Disember tak sempat. Masa itu saya baru sampai dari Sandakan, lewat tidak sempat untuk hadir ke kuliah maghrib. Sebenarnya kita telah baca di muka surat 74 itu, kita telah baca, tapi noham untuk kita sepintas lalu pergi kepada soalan yang diajukan dalam bab yang ke-7 berkaitan tentang akidah, iaitu soalan, terdapat kumpulan yang mengkafirkan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Siapakah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jawapan, mereka adalah golongan ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah berarti pengikut sunnah, mengikut jalan pegangan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipegang dan dipertahankan oleh khulafa ar-rasyidin dan juga generasi salafus soleh. Jamaah asal maknanya adadu kulli syai'in wa kasratuhu, bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu itu dipanggil jamaah. Dalam konteks ini, al-jamaah di sini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, alaikum bil jamaah. Wajib ke atas kamu itu bersama dengan jamaah. Nah, tapi hati-hati jangan disalah tafsirkan jamaah di sini dengan erti kata jamaah parti politik, bukan. Mana tahu kamu ni jangan tinggal parti kita, sebab Nabi SAW dah berpesan alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu tu tetap bersama dengan jamaah, bukan.
Ketika Nabi SAW menuturkan pesanan ini, tidak ada sistem parti politik. Yang dimaksudkan jamaah di sini adalah jamaatul muslimin, jamaah umat Islam. Lebih-lebih lagi apabila para ulama telah bersepakat, dikenali sebagai ijma'. Jadi ahli sunnati wal jamaah, selain daripada mengikut kepada sunnah Nabi SAW, sunnah khulafa'ur rasyidin, mereka juga adalah golongan yang berpegang dengan ijma' ulama. Mereka tidak melanggar kesepakatan para ulama, kerana kesepakatan para ulama inilah merupakan benteng umat Islam dari kesesatan. Once ada orang dibenarkan untuk mengoyakkan ijma' ulama, maka tidak lagi ada benteng di situ. Dan ini bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka jahanam bagi orang yang melakukan dua perkara. Pertama, syiqaqur rasul, degil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak nak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dijanji dengan neraka jahanam. Yang kedua adalah ittiba' ghairi sabilil mu'minin, ikut lain daripada jalan orang mukmin, juga dijanjikan dengan neraka jahanam. Maka sedia maklum di kalangan para mujtahidin, para ulama yang mengistibatkan hukum, sesuatu perbuatan yang dijanjikan dengan neraka jahanam bermakna perbuatan itu haram. Sebaliknya wajib. Degil dengan Nabi SAW haram, maka patuh kepada Nabi SAW wajib. Ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin haram, maka ikut jalan orang mukmin wajib. Daripada ayat inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengambil istinbat di sini wajib ikut ijma'. Kerana ijma' itu merupakan jalan orang mukmin, bahkan jalan yang disepakati oleh ulama-ulama orang mukmin. Baik, tiba-tiba Asy'ariyah, iaitu gelaran kepada umat Islam yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Al-Maturidiyah yang mengikut kepada manhaj Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima, dituduh sesat. Bahkan ada yang menuduh kafir kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, sedangkan mereka adalah golongan ahli sunnati wal jamaah. Mungkin masih ingat kita menjawab kekeliruan yang pertama. Ada orang mungkin bertanya, kalau memang Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah ahli sunnati wal jamaah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Asy'ariyah? Adakah para sahabat Asy'ariyah? Bahkan adakah imam-imam mazhab yang menjadi ikutan umat Islam sampai ke zaman sekarang? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Adakah antara mereka tu yang Asy'ari, yang Asy'ariyah akidahnya? Bahkan ada orang kata, saya dalam akidah saya ikut Imam Syafi'i, saya tidak ikut Asy'ari. Beza ke akidah Imam Syafi'i dengan akidah Imam Abu Hasan Asy'ari? Baik, jawapannya adalah memang umat Islam sebelum daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala bangkit mempertahankan akidah yang sebenar, menentang akidah yang batil, tidak ada yang Asy'ari dalam bentuk pengikut pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Tentulah yang hidup sebelum daripada beliau tak mungkin Asy'ari dengan arti kata pengikut beliau. Akan tetapi soalan yang sepatutnya ditanya,
adakah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Asy'ariyah ikut Nabi atau tidak? Ikut kepada para sahabat atau tidak? Ikut kepada imam mazhab yang 4 atau tidak? Bukan diterbalikkan soalan itu. Kerana mustahil yang lahir dahulu, hidup dahulu, meninggal dunia dahulu, tiba-tiba ikut kepada yang lahir kemudian dan meninggal dunia kemudian. Tak mungkin. Itu mustahil. Maka apabila didapati Asy'ariyah Maturidiyah sama akidah sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipegang oleh Khulafa' ar-Rasyidin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diyakini oleh para imam mazhab salafus soleh, maka mereka adalah ahli sunnati wal jamaah. Makna tidak semua ahli sunnah wal jamaah tu mesti Asy'ariyah. Yang paling jelasnya hidup sebelum Asy'ariyah, mereka ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka bukan Asy'ariyah. Tetapi Asy'ariyah Maturidiyah itulah mereka mempertahankan ahli sunnati wal jamaah setelah datang fitnah ahlul bid'ah yang ketara pada zaman itu adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini atas nama logik akal, mereka menolak wahyu. Maka bangkitlah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah selepas beliau sendiri dalam satu tempoh masa berada di bawah pengaruh Mu'tazilah. Kerana bapa tiri beliau, ulama besar Mu'tazilah, mempengaruhi beliau. Tapi kalau masih ingat dalam kuliah pada bulan November yang lalu, kita telah terangkan conversation hujah berhujah antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan guru beliau, yang akhirnya menyebabkan beliau bertaubat, meninggalkan fahaman Mu'tazilah, kembali kepada ahli sunnati wal jamaah. Dan semenjak daripada itu, alhamdulillah, Asy'ariyah Maturidiyah inilah yang memimpin umat di dalam pelbagai cabang. Sama ada di dalam cabang ilmu agama, akidahnya, fiqahnya, tasawufnya, atau di dalam bidang ilmu tafsir dan hadis, atau di dalam bidang sejarah dan bahasa Arab, bahkan yang menjadi sultan-sultan yang adil dan pahlawan-pahlawan yang terbilang seumpama Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi, seumpama Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka adalah Asy'ariyah. Di zaman kita ada ustaz-ustaz, ada orang-orang agama yang apabila dia bercakap, percakapan dia itu meremeh-remehkan, bahkan menyesatkan, bahkan mengkafirkan Asy'ariyah. Makanya dimasukkan bab ini oleh Ustaz Mahathir, moga-moga yang mencari kebenaran dapat dihilangkan kekeliruan dari fikiran mereka. Ada pensyarah membentangkan kertas kerja dalam seminar atau forum. Apa tajuk kertas kerja dia? Polemik akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Pertikaian akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Bila saya tengok poster program itu, saya kata tajuk saja sudah berbohong. Pembentangan wallahu alam. Tajuk saja sudah berbohong. Kenapa? Kerana apabila dia mengatakan polemik akidah, pertentangan akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah, berarti Asy'ariyah dan ahlul hadis ini akidahnya tak sama. Padahal kalau dia melihat kepada fakta dan data, tidak lari dari kebenaran kalau kita katakan 90% ahlul hadis Asy'ariyah. Dari segi akidah, majoriti ahlul hadis akidahnya manhaj Asy'ariyah. Sebutlah nama-nama ahlul hadis yang hebat-hebat, mereka dari segi akidah adalah Asy'ariyah. Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Nawawi, dan imam-imam yang lain daripada pakar-pakar hadis, mereka adalah Asy'ariyah. Ada pula orang mengatakan bahawa saya tidak mahu ikut kepada Asy'ariyah. Saya dalam akidah ikut Imam Syafi'i. Padahal 70% daripada ahlul hadis bermazhab Syafi'i. Ini penipuan-penipuan
pengeliruan-pengeliruan yang berlaku di zaman kita, seolah-olah ahlul hadis lain, Asy'ariyah lain. Baik. Selesai. Antara indikasi bahawa memang Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah ahli sunnati wal jamaah, golongan yang disebut sebagai al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberitahu sataftariqu ummati ila 73 firqah ataupun millah. Akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan ataupun aliran. Kulluhum finnar. Itu yang kita bimbang sekali, kesemuanya di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wahidah, kecuali satu. Siapa itu yang satu? Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang seumpama aku berpegang sekarang ini dan sahabat-sahabat aku. Ini yang selamat. Dalam riwayat yang lain, apabila ditanya, yang manakah firqah yang satu yang selamat itu, Nabi SAW menjawab, al-jamaah. Baik. Indikasi yang pertama, Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak, demikian Al-Hafiz Ibn Asakir meriwayatkan dalam kitab Tabiin Kazibil Muftari, yaitu ketika turun ayat suci Al-Quran, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini ayat daripada ayat yang lebih panjang, ini hujung daripada ayat. Maka nanti Allah akan datangkan satu kaum. Apa sifat kaum ini? Yuhibbuhum. Allah kasih kepada kaum ini. Wa yuhibbunah. Dan kaum ini juga kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum yang Allah kasih kepada mereka, mereka juga kasih kepada Allah, pastilah kaum yang Allah ridha. Tak mungkin kaum yang sesat, yang kafir, ya, Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Ya. Orang sesat, orang kafir, mereka tidak kasih kepada Allah dan Allah juga tidak kasih kepada mereka. Lalu apabila Nabi SAW menerima ayat suci Al-Quran ini, baginda mengisyaratkan kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu seraya bersabda, hum qaumu hadza. Nabi SAW mengisyaratkan hum qaumu hadza. Mereka yang disebut dalam ayat Quran itu adalah kaum lelaki ini, iaitu Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang merupakan datuk ataupun moyang kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahawa Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang dipanggil Asy'ariyah itu termasuk kaumnya. Ini mengambil daripada uslub Al-Quran. Dalam Al-Quran, kaum kepada seseorang Rasul adalah pengikutnya. Jadi pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari adalah kaum beliau, dan beliau merupakan keturunan kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini indikasi yang pertama. Daripada ayat suci Al-Quran digabungkan dengan keterangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kefahaman para alim ulama. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda memberitahu, boleh lihat di muka surat 76. La tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dalikal jaish. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, menunjukkan kepada mukjizat kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memberitahu satu peristiwa, satu perkara yang belum berlaku tapi akan berlaku, iaitu nescaya akan dibuka, yakni akan dikuasai oleh orang Islam kota Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha
Maka sebaik-baik ketua perang adalah ketua perang yang membuka kota tersebut. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka kota Konstantinopel. Baik. Lalu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ramai yang bercita-cita kalau mereka lah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak daripada awal lagi, ya, ramai yang bercita-cita dan berusaha untuk menjadi orang yang membuka kota Konstantinopel, menjadikan orang Islam menguasai kota ini. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, selepas 800 tahun barulah kota Konstantinopel ini dibuka, yakni dikuasai oleh orang Islam, diketuai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau berakidah Sunni, bukan Syiah. Ya, Syiah dalam sejarah tidak ada berjasa kepada perkembangan Islam. Syiah dalam sejarah hanya memecah belahkan dan membuat kucak-kacir di kalangan umat Islam. Yang berjasa misalnya menguasai kota orang kafir adalah Sunni, dan beliau adalah beraliran bermanhaj Imam Asy'ari, dan beliau adalah pemerintah yang suka hormat kepada ahli sufi yang benar, ya. Kerana ada juga orang-orang jahat, orang-orang sesat menyamar seolah-olah mereka juga ahli sufi, itu pun ada. Tapi yang disukai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah ahli sufi yang sebenar. Dan juga mereka juga mengamalkan tawassul dengan Nabi SAW, yang mana amalan tawassul ini ditentang oleh golongan yang sekarang ini dikenali sebagai golongan Wahabi. Jadi yang inti kepada Asy'ariyah satu masa dahulu Mu'tazilah. Di mana-mana debat Asy'ariyah, debat Mu'tazilah. Mu'tazilah, debat Asy'ariyah. Satu masa dahulu, ya. Mungkin dalam sekitar kurun keempat Hijriah begitu, ya, itu debat yang berlaku antara Asy'ariyah Maturidiyah. Sekarang di zaman kita, Mu'tazilah sudah boleh katakan dikalahkan. Dari segi hujah mereka susah sudah untuk menunjukkan bahawa mereka itu betul. Ada golongan-golongan liberal yang kononnya mereka ini adalah neo Mu'tazilah. Mereka mendabik dada, kami Mu'tazilah versi baru. Tetapi liberal jauh daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah menjadi sesat kerana terlajak mengagungkan akal, ya, atas nama ini tak logik, ini tak sesuai dengan akalnya. Akhirnya Mu'tazilah menolak wahyu yang jelas daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya liberal menjadi sesat kerana terlajak tidak menggunakan akal. Dia tengok golongan liberal, di mana ada guna akal. Saya pernah baca satu orang liberal, dia tulis dalam artikel, dia kata sebenarnya hanya manusia yang macam fobia dengan homoseks. Amalan homoseks ni kata dia adalah satu perkara yang tabii, satu perkara yang natural. Cuma manusia ni prejudis dengan homoseks. Kenapa dia kata begitu? Sebab dia kata ada spesies binatang tertentu, ya, mengamalkan homoseks, maknanya same sex punya relationship. Ada binatang-binatang tertentu. Binatang mana? Ada pernah nampak lembu jantan projek dengan lembu jantan? Kucing jantan mengorat kucing jantan ada? Kambing jantan pun bertanduk ada, ya. Tak tahulah, ada mungkin spesies sejenis lalat kah, sejenis siput kah, sejenis monyet kah yang mengamalkan homoseks. Tiba-tiba ada orang liberal zaman kita kata itulah benchmark apa yang normal, apa yang tak normal. Kadang ada a few species binatang mengamalkan homoseks, maka kita manusia sepatutnya menganggap homoseks itu normal. Ini orang guna akal ke tidak? Kita guna akal sikit sajalah. Kalau memang dia nak jadikan binatang sebagai benchmark, sebagai kayu ukur manusia ini apa yang normal dan tidak normal,
Kenapa ambil sesuatu yang di sisi binatang pun satu benda yang exceptional? Banyak mana binatang yang homoseks? Rata-rata binatang jantan betina. Maka kenapa tak ambil sesuatu yang binatang ijma'? Binatang konsensus. Apa dia yang binatang ijma'? Tak ada khilaf. Iaitu tidak berpakaian. Kan binatang kesana kembali mana dia pakai pakaian? Tuan dia bela kucing bagi letak seluar baju, iaitu tuan dia yang pakai. Binatang tidak berpakaian. Makanya kita tu berbogin kesana kemari itu natural. Sepatutnya. Sebab itu saya kata orang liberal walaupun dia menggunakan nama Neo Mu'tazilah, saya duk fikir-fikir orang Mu'tazilah pun malu dikaitkan dengan liberal. Kerana Mu'tazilah sesat kerana terlajak menggunakan akal. Ya, liberal sesat kerana terlajak mengikut nafsu dan mengenepikan akal. Maka di zaman kita yang anti kepada Asy'ariyah adalah golongan Wahabi. Mereka lah yang golongan yang mempertikaikan Asy'ariyah dengan muka tak malu, padahal mereka ambil ilmu daripada ulama Asy'ariyah. Mereka kata ini hadis sahih, ada dalam Fathul Bari. Fathul Bari Ma'ajar Ibn Hajar Asqalani, ulama Asy'ariyah. Mereka kata bab bid'ah kami berpegang dengan kalam Imam Syatibi. Imam Syatibi Asy'ariyah. Mereka kata ini Imam Nawawi yang kata begitu. Imam Nawawi Asy'ariyah. Tak tahu Wahabi dengan muka tak malu menyesatkan Asy'ariyah. Itu yang level Wahabi yang tidak taqiyah. Wahabi pun taqiyah juga lah Ustaz. Bukan ke Syiah yang taqiyah. Dia betul. Syiah taqiyah, bahkan Syiah mengangkat taqiyah itu sebagai salah satu ajaran dia. Wahabi setakat saya duduk kursus duduk mengaji bab Wahabi, mereka tidak mempromosikan taqiyah. Dalam ajaran Wahabi ada al-wala, al-bara, itu ini tauhid 3. Taqiyah tak termasuk dalam ajaran Wahabi. Syiah ya. Tapi secara realiti ada Wahabi yang mengamalkan. Bukti ada. Kalau tak amalkan taqiyah kan tak dapat tauliah Selangor. Selangor tak terima Wahabi. Kok Negeri Sembilan kan tak dapat juga. Negeri Sembilan haramkan Wahabi. Kok di Pahang kan nak berceramah pun tak dapat. Pahang dah ada fatwa mengharamkan Wahabi. Nak tak nak, ya. Oleh kerana nakkan tauliah, maka bertaqiyah. Tapi yang tidak taqiyah, yang terus terang memang mereka menolak Asy'ariyah ni sebagai sesat, ya, ataupun ada yang lebih ekstrim kafir. Sedangkan pertama daripada ayat suci Al-Quran indikasi bahawa Asy'ariyah ini golongan yang Allah redha, Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah, dan terbukti ya, majoriti ulama-ulama yang wara', yang soleh, ya, itu yang menjadi pemimpin umat adalah Asy'ariyah. Dalam hadis juga yang mengatakan sebaik-baik ketua perang dan sebaik-baik tentera adalah Asy'ariyah. Dan para ulama bahkan menyaksikan, lihat persaksian ulama dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, iaitu syarah kepada Ihya Ulumuddin, ya, kitab Imam Ghazali rahimahullah taala, disyarah oleh Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi rahimahullah taala, menyebutkan dengan jelas, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikehendaki dengan mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dengan tidak menafikan ada yang bukan Asy'ariyah, ada yang bukan Maturidiyah, tapi mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Kerana pegangan sama, cuma pendekatan mereka berbeza. Terutamanya yang hidup sebelum Asy'ariyah, mereka semua bukan Asy'ariyah tapi ahli sunnah wal jamaah. Dan ada yang hidup ketika Asy'ariyah telah muncul, tetapi mereka tidak ikut metod Asy'ariyah. Contoh ya, dalam memahami ayat mutasyabihat, nanti ke depan nanti kita akan jumpa Ustaz Mahathir letakkan isu ayat mutasyabihat. Sebab itu pun dah jadi keliru sekarang ni. Secara umumnya umat Islam kalau mazhab Hanafi 1/3 Asy'ariyah,
2/3 Maturidiyah. Masih lagi lebih kurang sama. Cuma untuk guru lain. Kalau mazhab Syafi'i boleh kata 100% Asy'ariyah. Ya, mungkin ada seorang dua yang lari ke Mujassimah atau apa, tapi tak salah kalau kita bayangkan secara umumnya mazhab Syafi'i 100% Asy'ariyah. Begitu juga mazhab Maliki. Yang seorang dua tu kita anggap seolah-olahnya tidak wujudlah. Ada tapi minoriti sangat. Mazhab Hambali pecah 3. Sebahagian Asy'ariyah, sebahagian terpengaruh dengan fahaman tajsim dan tasybih dipanggil Mujassimah, ya. Dan sebahagian lagi adalah golongan Mufawwidhah, golongan yang bila bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat umpama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Tuhan yang Rahman di atas arasy dia istiwa. Itu terjemahan dia. Maka menetapkan istiwa ini sepakat. Asy'ariyah menetapkan istiwa, Mujassimah menetapkan istiwa, Mufawwidhah juga menetapkan istiwa. Cuma apa beza? Beza Asy'ariyah masih menerima takwil secara terperinci. Sepatutnya takwil secara ijmali pun sudah memadai. Seperti golongan Mufawwidhah. Mufawwidhah ni mana serah bulat-bulat kepada Allah. Istawa istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa makna yang layak dengan Allah. Selesai begitu. Itu namanya takwil secara umum. Tetapi Asy'ariyah masih menerima takwil secara terperinci dengan syarat dalam bahasa memang ada makna tersebut, dan yang kedua tidak bercanggah dengan akidah. Misal, salah satu makna istawa adalah istaula, menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa boleh dimaknakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Dari segi bahasa ada kemungkinan itu. Iaitu Tuhan yang Rahman menguasai arasy. Kalau kita kata Allah menguasai arasy, ada problem tak dari segi akidah? Betul, memang Allah menguasai segala-galanya. Maka walaupun takwil sedemikian juga dipegang oleh Mu'tazilah, kiranya musuh ketat Asy'ariyah lah, ya. Tapi tidak ditolak kerana apa? Dari segi bahasa ada, dari segi akidah tidak bercanggah. Kalau Mufawwidhah dia tak mau. Mufawwidhah serah pada Allah. Tak payah nak letak mana istaula atau apalah, serah pada Allah. Makna yang layak dengan Allah. Itu Mufawwidhah masih Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita tak mahu adalah golongan Mujassimah atau Musyabbihah. Iaitu dia memaknakan istawa itu iaitu Allah berada di atas arasy. Sedangkan arasy itu makhluk. Berarti Allah berada pada makhluk. Kalau dia kata arasy bukan makhluk, kafir. Maknanya ada lain daripada Allah bukan makhluk. Kalau dia kata Allah itu tidak wujud sebelum ada arasy, juga kafir. Sebab makhluk mesti dulu tak wujud. Itu namanya makhluk. Selepas tak wujud baru wujud. Maka ketika arasy tak wujud, adakah Allah tidak wujud? Dia kan kafir lah. Jadi yang akidah yang macam ini yang ditolak. Walaupun lepas itu dia cuba justify dengan dia berkata Allah itu berada di atas arasy dengan cara yang layak dengan Allah. Masalahnya berada di atas arasy itu bertempat sudah tak layak. Dan ada yang kata begini, saya pun tak faham macam mana dia fikir. Dia kata saya berpegang Allah di langit tapi tidak bertempat. Apa yang kamu maksudkan? Jadi sama juga kalau dia kata saya menetapkan yadullah. Yadun kalau terjemah maknanya tangan Allah. Ya. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan yadullah. Kerana dalam Quran dalam hadis sebut yadullah. Jadi perbezaan antara Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah dengan golongan Wahabi ini dalam bab ayat mutasyabihat bukan pada menetapkan atau menafikan. Saya perhati ada sebahagian ahli masyarakat yang sudah terpengaruh dengan dakwah Wahabi, dia menyangkakan Asy'ariyah tolak, menafikan
dan Wahabi yang terima. Jadi Wahabi bagus, Asy'ariyah tak bagus. Sebab Asy'ariyah tolak Quran hadis. Padahal tidak demikian. Saya ditanya ketika berkuliah di Melaka. Ini nak pergi Melaka pula insya-Allah. Kalau ada rezeki ceramah lagi. Saya pergi ke Melaka tahun 2020. Ceramah sepenuh hari Malaysia. Ceramah asalnya masjid kata tak ada soalan, ceramah jelah. Sebenarnya ni bukan kuliah. Rupanya ada jemaah minta nak tanya juga. Jadi saya kata tak apalah, raikanlah. Dah ada nak bertanya. Pertanyaan dia, kata dia, Ustaz, adakah saya ni jadi kafir kalau saya itu menetapkan istiwa bagi Allah? Kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah, adakah saya jadi kafir? Jadi saya jawab sebaliknya. Kalau Tuhan menafikan istiwa, itu Tuhan boleh jadi kafir. Kerana Tuhan menafikan apa yang Al-Quran tetapkan. Jadi dia macam terkejut. Kerana dalam fikiran dia ingat Asy'ariyah menafikan istiwa. Tidak. Asy'ariyah dan golongan Wahabi sama-sama menetapkan istiwa bagi Allah. Itu persamaan dia. Perbezaan adalah apa makna istiwa. Maka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ada dua pendekatan, dua-dua itu diterima. Kita serah makna itu kepada Allah dengan keyakinan pastilah makna yang layak dengan Allah. Itu namanya takwil secara ijmal, secara keseluruhan. Atau kita letak satu makna yang dari segi bahasa memang itulah salah satu makna istiwa, dan dari segi akidah tidak bercanggah. Contohnya tadi, istiwa dengan makna istilah, menguasai. Dalam bahasa ada tak istawa dengan makna istaula? Ada. Kalau kamu maknakan istawa dengan istaula bercanggah tak dengan akidah? Tidak. Tapi adakah kamu pasti memang itulah maknanya? Tak boleh pasti. Sebab ayat mutasyabihat asalnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi ambil ayat mutasyabihat, letak makna yang zahir, kemudian cover up dengan mengatakan tapi tak sama dengan makhluk. Itu tidak selesai masalah. Kita ambil contoh yang ekstrim. Kalau ada orang kata Allah juga melahirkan anak tapi dengan cara yang tak sama dengan makhluk, bolehkah kita terima? Allah juga beranak, tapi beranak Allah tak sama dah dengan makhluk. Mana boleh? Beranak itu sudah tidak layak dengan Allah. Bertempat itu sudah tidak layak dengan Allah. Sama juga kalau orang tu literalis melulu, zahiri sangat di dalam kefahamannya. Malam ni kalau tuan ada masa tengok TV Al-Hijrah pukul 9, sahabat saya Dr. Aiman Al-Atiti akan berceramah tentang jauhi fahaman tajsim dan tashbih. Ya. Jadi dia tidak sebut macam saya sebutlah. Dia fokus kepada tashbih dan tajsim, tapi puncanya adalah sama. Literalis, zahiri secara melulu. Lalu kalau ada orang yang zahiri melulu, lalu dia baca ayat suci Al-Quran, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Jadi dia akan kata, wajib kita tetapkan bahawa Allah itu bersifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Tidak ada seorang ahli tafsir yang menafsirkan ayat itu begitu. Kerana lupa sudah tidak layak dengan Allah. Lupa itu kekurangan. Nisbah pada makhluk pun kalau lupa itu kurang. Kan begitu kan? Hadis itu kenapa dhaif? Padahal qala Rasulullah SAW juga. Yang ni qala Rasulullah SAW juga. Ini sahih, ini dhaif. Kenapa? Salah satu sebabnya perawi pelupa. Perawi itu bila dikaji karakternya orang ni pelupa. Kalau pembohong itu boleh jadi maudhu' hadisnya. Tak, bukan dia pembohong, tidak. Dia orang betul tapi banyak lupa. Pun sudah dianggap kekurangan, jarah, satu kecederaan pada perawi hadis itu. Adakah boleh Allah pula lupa? Tapi lupa yang layak dengan Allah lah Ustaz. Lupa tu sudah tidak layak dengan Allah. Kamu tak boleh zahir macam itu. Tafsir para ulama adalah fanasyahum, berarti Allah tidak peduli kepada mereka. Kerana mereka tidak peduli kepada perintah Allah, lalu Allah azab mereka. InsyaAllah kuliah akan datang, kita akan lihat di bawah daripada kata-kata Imam Murtada Az-Zabidi itu, kata-kata Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam tentang Asy'ariyah Maturidiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.